अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah serta berselawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuk bab baru, bab keutamaan sedekah. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Zar Al-Ghifari. Saya tak bacakan matan hadisnya tuan, saya baca terjemahnya saja sebab masa kita terhad. Makna hadis ini adalah sembahyang itu sendi agama dan jihad sebagai tulang punggung setinggi amal. Dan sedekah itu suatu yang ajaib. Dan ketika ditanya tentang puasa, jawabnya itu untuk taqarrub kepada Allah. Dan tidak ada kelebihannya ditanya, dan tidak ada kelebihannya ditanya sedekah yang manakah yang lebih utama. Maka jawabnya yang terbanyak. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, dan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat mencapai bakti yang benar-benar sehingga mengorbankan apa yang sangat engkau suka. Ditanya jika tidak mempunyai, jawabnya kelebihan makanan. Ditanya jika tidak mempunyai, jawabnya membantu dengan kekuatan tenaganya. Apabila ditanya jika tidak dapat, jawabnya menjaga diri daripada api neraka walaupun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak mempunyai, jawabnya menahan dirinya, yakni tidak mengganggu orang lain. Di lain riwayat, semua keterangan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama berkaitan tentang keutamaan sedekah ni tuan-tuan. Jadi disebutkan di sini sedekah itu sesuatu yang ajaib. Dan sedekah ni sebagaimana yang kita maklum, dalam hadis yang lain disebutkan
was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ni dia memadamkan kesalahan seperti air boleh memadamkan api. Dan ulama mengatakan kesalahan di sini adalah dosa-dosa kecil, tuan-tuan. Dengan sedekah ni dia boleh mengampunkan dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar mestilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain berkaitan tentang sedekah ni, tuan-tuan, disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW kata, maknanya sesungguhnya orang yang pemurah itu, orang yang pemurah itu qaribun minallah, dekat dia kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga, jauh daripada neraka. Itu orang yang pemurah, orang yang suka membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh daripada neraka. Sementara kebalikannya, orang yang bakhil, orang yang kedekut itu, dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat kepada neraka. Itu orang yang bakhil, orang yang kedekut, kan? Pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Rasulullah SAW dikatakan begitu pemurah, sehingga dikatakan pemurahnya baginda SAW bagaikan angin ribut, bagaikan angin bertiup. Maknanya Rasulullah membelanjakan harta tersebut pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Diyakin dan percayalah, tuan-tuan, barang yang kita sedekahkan itu walaupun secara lahiriahnya nampak berkurang, tapi sebenarnya dia sebenarnya begitu besar ganjarannya di sisi Allah, sehingga dilipat gandakan sehingga 700 kali lipat ganda. Itu dalam hadis yang lain disebutkan seorang yang mendermakan seekor untanya yang sudah berikat di hidungnya, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya dengan 700 ekor unta yang juga sudah bertali hidungnya, tuan-tuan. Dia menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjaran kepada mereka yang bersedekah. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ni, tuan-tuan, tidaklah kamu tidak dapat mencapai bakti yang benar-benar sehingga mengorbankan apa yang sangat engkau suka. Kalangan sahabat dikatakan apabila nak merealisasikan ayat ini, ada seorang sahabat bernama Abu Talha. Abu Talha, dia memiliki kebun yang cantik bernama Bairaha, dan Rasulullah SAW sering minum air jernih di dalam kebun tersebut. Apabila turun ayat ini, maka dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sebagaimana yang engkau maklum, aku mempunyai harta yang paling aku sayang, yang paling aku suka, yakni Bairaha, maknanya kebun yang begitu cantik, yang ada air jernih mengalir di dalamnya, dan Rasulullah pun sering minum air tersebut. Jadi aku nak membuktikan ataupun nak mengamalkan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka aku infakkan harta tersebut, kebun Bairaha tersebut, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bagus, kata Rasulullah SAW. Namun demikian Rasulullah kata, maka kalau kamu nak sedekahkan bagus, tapi alangkah baiknya kalau harta tersebut dibagi-bagikan kepada adik-beradik kamu. Jadi tuan-tuan, ini nak menunjukkan bahawasanya apabila kita nak bersedekah, nak berinfak sebagainya, tuan-tuan, maka yang lebih utama adalah zawil qurba, maknanya keluarga terdekat, tuan-tuan.
Sebab keluarga terdekat ni tuan-tuan, maknanya keluarga terdekat kita susah lah kan. Yang susah itu lebih utama untuk kita berikan berbanding orang lain. Sebab apa? Sebab yang pertama ganjaran pahala sedekah tu, yang kedua kita dapat mengeratkan tali silaturahim kan? Tali silaturahim antara saudara mara, antara kerabat terdekat ni tuan-tuan kan, itu disebutkan begitu kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mana itu keutamaan untuk kita memberikan harta adalah kepada zawil kurba, orang yang terdekat. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan tadi kalau seandainya dia tidak mempunyai, maka jawabnya kalau kita mempunyai kelebihan makanan kan. Maknanya terutama sebagaimana hadis yang kita maklum, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini disebutkan dalam hadis bahwasanya kata Rasulullah, kita dapat ganjaran pahala sebagaimana orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang mereka perolehi. Kan? Ini bagi makan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa. Kan? Maka jika ditanya jika tidak mempunyai harta makanan, maka jawabnya membantu dengan kekuatan tenaganya. Ini nak menunjukkan bahawasanya sedekah tu tuan-tuan tidak semestinya harta. Maknanya kalau seandainya saudara kita memerlukan tenaga kita, maka berilah pertolongan kepadanya tenaga. Mungkin jiran tetangga kita pindah rumah sebagai contoh, tolong bantu dia angkat barang-barang ke atas lori dan sebagainya. Itu pun adalah merupakan sedekah tuan-tuan. Dan itu pun adalah merupakan sedekah. Tapi hati-hati juga musim perayaan ni tuan-tuan, tolong angkat lori, nanti lori itu bawa tempat lain tuan-tuan. Saya pun pelik jugalah tuan-tuan, di bulan Ramadan ni tuan-tuan, yang kita maklum ada hadis yang syaitan dirantai, tapi kes pecah tabung masjid tuan-tuan. Malam tadi saya tazkirah di Jumaiyah, surau Jumaiyah di Padang Balang ujung tuan-tuan, dekat Taman Pelangi tu. Pengurusi kata tabung kita baru dipecah Ustaz, dia kata. Pagi tadi saya qiyamul lail di Bandar Baru Sen-On tuan-tuan, pun bila masjid kata, dia kata bilik imam dipecah Ustaz. Dia tak dapat duit, lalu dia larikan apa? Jubah imam dilarikan Ustaz. Jubah imam dilarikan dia. Dia kata Imam Nazri ni dia bekas imam Masjid Asyakirin KLCC. Dia kata mungkin yang mencuri ni imam kot Ustaz, dia kata. Dia tak dapat duit, jubah imam dilarikan. Wallahualam. Saya kata mungkin dia nak dapat berkat imam tu. Nah tuan-tuan, itu yang kecil lah. Sebagaimana yang kita maklum, jenayah besarnya tuan-tuan, jenayah senjata api. Sebagaimana yang kita maklum hari ini menjadi-jadi tuan-tuan, menjadi-jadi. Boleh katakan seminggu tu ada 6 tembakan. Kita baca harian Sinar semalam kan, kalau Singapura punya berita, maknanya dengan uang RM5,000 diupah untuk menembak seorang orang. Untuk menembak seorang, maknanya pengambil upah ni, dia ambil RM5,000 di surat khabar Singapura. Tapi di harian Sinar semalam RM1,000 pun diterima tuan, untuk bunuh seorang. RM1,000 untuk bunuh seorang, ambil upah tuan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ini yang gerun menakutkan kita tuan-tuan. Bukan orang pergi keluar daripada bank saja kena tembak, keluar daripada sekolah pun kena tembak, nak pergi masjid pun kena tembak tuan-tuan. Dan ini adalah merupakan satu daripada balak-balak yang paling besar tuan-tuan. Kan? Balak besar ni tuan-tuan, apabila senjata api dia boleh buat main macam tu saja, tembak sana tembak sini, dah macam Amerika dah kita sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni apabila perkara begini berlaku tuan-tuan, ditakuti, bimbang ekonomi pun akan merosot, sebab pelabur tak akan datang lah kalau apabila negara tak aman kan.
Kan? Itulah kita melihat bagaimana langkah-langkah yang patut diambil oleh pemimpin kita bagi menyelesaikan suasana yang makin hari makin kritikal ni tuan-tuan, kan? Mana jenayah senjata api, kan? Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun senantiasalah bermohon kepada Allah agar kita berada pada sebuah negeri yang aman, damai, dan menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentulah ianya bermula daripada pihak atasan, ya? Tentulah ianya bermula dari pihak pemimpin, sebab pepatah Cina selalu mengatakan ikan tu biasa busuk start daripada kepalanya. Mana kalau kepala busuk, dia sampai ke ekor dia akan busuk. Kita bimbang macam tu tuan-tuan, kan? Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu apabila ditanya, maknanya jika tidak dapat, maka tidak dapat membantu bersedekah dengan tenaga, jawabnya adalah menjaga diri daripada api neraka walaupun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Maknanya itu nak menunjukkan bahawasanya bersedekah ni walaupun sedikit, dia punya ganjarannya begitu besar, walaupun separuh daripada sebiji kurma, tuan-tuan. Ini nak menggambarkan Islam mengajarkan kepada kita supaya lebih banyak memberi. Sebab apa? Sebab tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya saya pun belajar untuk menjadi tangan di atas, maknanya supaya lebih banyak memberi. Kebanyakan orang lebih banyak suka menerima, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dan kita semua mesti berazam kalau boleh berkaitan tentang material ni lah. Jangan suka menerima, tapi minta supaya Allah SWT menjadikan kita orang yang suka memberi, suka memberi. Tapi menerima ilmu tak apalah, kan? Menerima nasihat tak apalah, tapi harta ni kalau boleh kita lebih banyak memberi daripada menerima. Sebab merujuk kepada hadis, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya? Jadi hadis yang berkaitan tentang bersedekah walaupun hanya separuh daripada sebiji kurma ni, tuan-tuan, maknanya menggalakkan kita supaya senantiasa ataupun banyak bersedekah. Pada masa yang sama, sedekah ni adalah tujuannya adalah untuk nak bersihkan harta kita dan nak lembutkan hati kita daripada hubbud dunia, daripada terlalu cintakan kebendaan, cintakan harta benda dunia, kan? Sebab orang yang cinta harta benda dunia ni, kan dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan umatku di akhir zaman dia tak ubahnya berada dalam satu hidangan, dia dilahap, dia direbut, dia disantap oleh orang-orang yang lapar. Lantas sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, la wa antum katsirun, kamu banyak, ramai. Maknanya kuantiti ramai tapi tak ada kualiti. Ini yang kita tak mahu, tuan-tuan. Dan umat Islam dia punya kuantiti banyak tapi kualiti tak ada. Sekarang ni kita nak menggambarkan bagaimana umat Islam di merata dunia ni tak berkualiti, tuan-tuan. Contohnya tak berkualiti ni apabila tidak bersatu lah, tidak bersatu. Kita lihat perpecahan berlaku di sana sini. Kita tak tahu Mesir ni sampai bila dia punya penghujungnya, tuan-tuan. Apabila satu pihak nakkan Islam, satu pihak nakkan menghidupkan semula warisan Fir'aun. Sebab tu anak cucu Fir'aun semua, tuan-tuan, anak cucu cicit Fir'aun tu yang merampas kuasa daripada Muhammad Mursi, tuan-tuan, kan? Dia begitulah, tuan-tuan, orang-orang negara-negara yang disokong oleh barat ni, tuan-tuan, mereka mendewa-dewakan demokrasi, tapi apabila berpihak kepada mereka, apabila demokrasi tersebut berpihak kepada Islam, mereka mulalah, tuan-tuan. Ini sebagaimana yang berlaku di Algeria satu ketika dahulu. Abbas Madani dengan FIS-nya, kan, dah menang, tapi puak-puak Eropah Barat menyokong askar tentera merampas kerajaan daripada Abbas Madani. Begitu juga Necmettin Erbakan suatu ketika di Turki sebelum Erdogan, tuan-tuan, kan,
telah memiliki kemenangan tapi dirampas semula. Dan terakhir adalah di bumi Kinanah di Mesir, apabila kuasa secara mutlak, secara demokrasi telah dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin, maka puak-puak sekularisme, puak-puak Fir'aunisme merampas semula kuasa yang ada. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jika tidak mempunyai walaupun separuh buah kurma, apa nak disedekahkan? Maknanya setidak-tidaknya adalah menahan dirinya. Ni maknanya ada satu ungkapan mengatakan, kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kan? Buat baik tak mampu nak buat, bersedekah tak ada, tuan-tuan, tak ada apa nak disedekahkan, maka tahan diri daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kejahatan, daripada melakukan dosa, yakni tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, sebab orang beriman itu saudaranya terpelihara hartanya, lidahnya dan daripada tangannya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua dikatakan keterangan di dalam hadis ini adalah bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kerana kita masih lagi berada pada bulan yang barakah ini, tuan-tuan, maka berlomba-lombalah kita, saya dan kita semua, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan sebanyak-banyaknya amalan soleh, tuan-tuan, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, terutama sebab kita tentulah mengharapkan, tuan-tuan, Allah akan melipat gandakan ganjaran pahalanya pada masa yang sama apabila kita banyak memberi, hati kita bersih. Apabila hati kita bersih, maka insya-Allah apabila kita memohon, berdoa, Allah SWT pun ijabah, Allah SWT pun perkenankan doa-doa kita, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi maka dari itu, sekali lagi saya nak ingatkan, tuan-tuan, kita tak tahu, selalu diingatkan bahawasanya mungkin Ramadan tahun ini mungkin Ramadan terakhir untuk kita. Saya tahun lepas, tuan-tuan, bapa saya, kakak saya sama-sama berbuka puasa dan berhari raya. Tahun ini ayah saya dah tak ada, kakak saya pun dah pergi. Saya tak tahu, mungkin tahun depan pula saya pula yang tak ada. Itu sebagai menjadi renungan kepada kita, tuan-tuan. Kita mengharapkan agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan kita pun bermohon pada Allah agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu pula pada Ramadan yang akan datang. Sebab saat-saat inilah saat yang ditangisi oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dia akan merasa sedih, akan merasa pilu, akan merasa sayu apabila Ramadan bergerak meninggalkan mereka. Namun Ramadan tetap akan pergi. Ramadan tetap akan pergi. Walaupun kita kata Ramadan usah pergi, kata Mahir Zain, namun tuan-tuan, dia tetap akan pergi. Dan kepada saya, kepada kita diingatkan, kita bukan menyembah Ramadan, kita tidak menyembah Ramadan. Kalau menyembah Ramadan, Ramadan hanya datang setahun sekali. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa perlu kita dampingi, perlu kita bertakarrub kepadanya. Okey, saya rasa itu saja sebagai renungan pada pagi ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Yes.